الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. حسن الخلق وثوابه, baik akhlak dan pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas ay amalahum wa asharahum, yaitu bermuamalahlah kamu dengan mereka dan bermuasyarahlah dengan mereka, yaitu berhubungan dengan mereka, biquluqin bidammataini, dengan bacakan khulu, qaf didammahkan, lam didammahkan, ay bisajiyatin wa tab'in, yaitu dengan tabiat ataupun sikap, hasanin ay jamilin mahbubin, yaitu sikap yang baik, yang cantik dan dicintai. Contoh akhlak yang baik apabila kamulatafatin, seperti berlemah lembut, wa talaqatil wajhin, dan juga bermanis wajah, wa badli ma'rufin wa kaffi adha, yaitu menyebarkan kebaikan dan menahan daripada keburukan. Fa inna fa'ila dhalika yurja lahu fid dunya al-falahu, karena yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu yang berakhlak baik ini, diharapkan padanya di dunia dengan kejayaan, wa fil akhirati al-fawzu bin najati wan najahi, dan di akhirat mendapatkan kejayaan dan kecemerlangan di akhirat nanti. Kata Allamah Syabrakhiti rahimahullah di bawah dalam kitabnya Futuhat Al-Wahbiyah fi ta'rifi khuluqil hasan, dia mentarifkan khuluqul hasan. Apa dia maksud khuluqul hasan, akhlak yang baik ini? Huwa malakatun nafsaniyatun, ini malakah ataupun sajiyah, tabiat seseorang tadi yang ada di dalam jiwa seseorang, tahmilu sahibaha ala kulli jamilin, yang malakah tersebut, akhlak tabiat tadi, membawa ke pemiliknya, iaitu pemilik malakah tadi, ala kulli jamilin, dengan segala kebaikan. Wa wasafa Abdullah bin al-Mubarak al-khuluqa al-hasana biqawlihi huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Jadi Imam Abdullah bin Mubarak menyifatkan tentang akhlak mulia ini dengan maksud beliau, yaitu memaniskan wajah, melakukan kebaikan, menyebarluaskan kebaikan, dan menahan daripada keburukan. Wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq, tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas mizan yang ma min syai'in yudha'u fi al-mizani athqala min husnil khuluq. Athqala, iaitu lebih berat daripada baik akhlaknya. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu darajata sahibis salati was saumi. Ini kerana orang yang berakhlak mulia ini mencapai darjatnya orang yang menunaikan salat dan juga berpuasa yang banyak. Sahibus saum, sahibus salah, maknanya ni orang yang banyak berpuasa dan banyak menunaikan salat. Kerana seorang tidak disebut sahib kepada sesuatu melainkan dia bermulazamah. Maksudnya mulazamah, banyak salat dan banyak puasa. Jadi maknanya sahib husnil khuluq, orang yang akhlak mulia ini mencapai kedudukannya seperti orang yang banyak salat dan banyak puasa. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yudkhilu an-nasu al-jannata.
Ditanya kepada Nabi SAW tentang apa perkara yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam syurga. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Nabi kata taqwa kepada Allah, dan yang kedua baik akhlaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma u'tiya al-mar'u al-khuluqal hasana. Sebaik-baik yang diberikan oleh Allah anugerah kepada seseorang adalah akhlak yang mulia. Wa 'anil Hasan radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala man u'tiya husna suratin wa khuluqan hasana wa zawjatan salihatan faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah. Sesiapa yang diberikan anugerah dengan baik rupanya, husna suratin, handsome, segak, comel, khuluqan hasana, dan akhlak mulia, wa zawjatan salihatan, dan isteri yang salihah, faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah, maka dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ini patutnya benda yang patut disyukuri. Dan kesemuanya kembali kepada mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukuran tadi kembali kepada Allah. Jadi orang yang segak, yang handsome, yang comel, yang cantik, kalau kata tidak bersyukur dan jadi sombong, maka dimurkai oleh Allah. Karena dia ingat kata dia yang bagi cantik. Tak, yang bagi cantik itu Allah. Jadi kena ingat dengan Allah. Wa ruwiya bi sanadin hasanin 'anil hasani 'anil hasan 'anil hasani 'anil hasani 'an jaddil hasan. Dia ni orang panggil musalsal bil hasan. Nah, semua ni hasan. Wa ruwiya bi sanadin hasan. Riwayat ni dengan sanadnya hasan. 'Anil hasan 'anil hasani 'anil hasani 'anil hasani 'an jaddil hasan. Inna ahsanal hasani al-khuluqul hasan. Ini hadis ni hadis musalsal dengan hasan. Tamam? Ini hadis yang masya-Allah tabarakallah. Wal Hasanul awwal Ibnu Sahl, Hasan Ibnu Sahl, والثاني Ibnu Dinar, والثالث Hasanul Basri, والرابع Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi sanad yang hasan daripada Sayyidina Hasan Ibnu Sahl, daripada Hasan Ibnu Dinar, daripada Hasan Al-Basri, daripada Hasan Ibnu Ali, daripada Jaddil Hasan, yaitu siapa Jaddil Hasan? Yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaddil Hasan daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah Jaddul Hasan. Inna ahsanal hasani al-khuluqu al-hasanu. Sesungguhnya akhlak yang baik, sebaik-baik kebaikan adalah berakhlak baik. Tamam. Wa fil hadisi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna mukmin itu imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Manusia ini mukmin yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Karena akhlak membuktikan kepada iman seorang tersebut. Wa qala al-Junaid rahimahullahu ta'ala arba'un turfa'u al-'abda ila a'ali darajati. 4 perkara yang mana menyebabkan hamba diangkat ila a'ali darajat. Yani turfa'u turfa'u al-'abdu boleh baca. Turfa'u al-'abdu ila a'ali darajatin wa in qalla 'amaluhu wa 'ilmuhu. Al-hilmu wat-tawadhu was-saqa'u wa husnul khuluq. Tamam. 4 perkara yang mengangkat seorang hamba tersebut, yang mengangkat seorang hamba ila a'ali darajat, kepada kedudukan yang tertinggi walaupun sedikit amal dan ilmunya. Apa dia 4 perkara tersebut? Al-hilmu, kelembutan, ataupun sabar dengan ujian. Wat-tawadhu, yang kedua tawadhu. Yang ketiga saqa', iaitu pemurah. Yang keempat husnul khuluq. Jadi 4 ni akan mengangkat darjat seseorang ke darjat yang tertinggi. Wa fil hadithi khaslatani la yakunani fi mu'minin su'ul khuluq wal bukhlu. Ya, ada 2 akhlak yang tidak ada pada seorang mukmin. Yang pertama buruk akhlak, yang kedua
bakhil. Ini tak ada pada orang mukmin maksudnya. Maksud dinafikan oleh Nabi SAW, sikap tadi ada pada mukmin. Jadi orang mukmin tidak boleh buruk akhlak dan orang mukmin tidak boleh bakhil. Wa qala al-Fudail bin Iyad nafa'ana Allah ta'ala bihi la an yashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min an yashabani 'abidun sayyi'ul khuluq. Kata Sayyidina Al-Imam Fudail bin Iyad, bersahabat dengan, kalau aku bersahabat, maksudnya seorang fajir, seorang yang orang panggil apa, penjenayah, yang bersahabat denganku, yang baik akhlaknya itu lebih baik aku suka dan lebih aku sukai daripada seorang abid ahli ibadah yang bersahabat denganku tetapi buruk akhlaknya. Wa qala Abu Hazim rahmatullah taala alaihi min su'il khuluqi fir rajul, di antara buruk akhlak seorang lelaki itu apa dia? An yadkhula ala ahlihi wa hum fi sururin yadhakuna fayatafarraqu khawfan minhu. Di antara buruk akhlaknya seorang lelaki, kalau dia masuk ke dalam rumahnya bersama dengan keluarganya, yang ketika sebelumnya mereka dalam gembira dan bergelak ketawa, tiba-tiba dia datang, mereka takut dan mereka berpecah setelah dia masuk. Ini dalil kepada su'ul khuluq. Jadi kita jangan masuk rumah jadi singa. Masuk rumah jadi arnab. Masuk rumah bagi semua dalam rumah menanti baliknya apa ni, orang panggil apa, kita. Jadi barulah maksudnya anak-anak sayang dan seumpamanya. Ni kalau anak balik semua pakat, anak balik dah. Kalau dia balik, anak-anak semua pakat lari habis dah. Sembunyi semua, takut. Takut kena marah, takut kena jarkah, takut kena macam-macam. Wa kadzalika min su'i khuluqihi hurubul qittati minhu wa su'udul kalbati al-ha'ita khawfan minhu. Antara buruk akhlak juga, kalau kucing tengok dia pun lari, dan anjing tengok dia pun lari lompat naik atas dinding. Sampai anjing pun su'udul kalbati al-ha'ita, naik sampai naik ke dinding tu. Tu kira hebatlah. Anjing jarang naik atas atas dinding ni. Tapi kalau takut dengan dia punya sampai teratur, maka ini buruk akhlak maksudnya. Kena baik akhlak kita dengan umat, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wa qila li Dhinnun al-Misri rahimahullahu taala, man aktsarun nasi hamma? Qala aswa'uhum khuluqa. Ini siapa yang paling banyak manusia mana yang paling banyak kesedihannya? Kata beliau, yang paling buruk akhlaknya. Aswa'uhum khuluqan. Yang paling buruk akhlak di kalangan manusia, mereka itulah yang paling banyak kesedihan. Baik. Dihikayatkan wa hukiya annahu kana li Syaqiqil Balqi rahimahullahu ta'ala kana li Syaqiqil Balqi rahimahullahu ta'ala imra'atun sayyi'atul khuluq. Adalah Sayyidina Syaqiq Al-Balqi, beliau mempunyai isteri yang sangat buruk akhlaknya. Syaqiq Al-Balqi wali Allah Ta'ala. Ada satu kitab ditulis pasal sabarnya para ulama dengan zaujat, dengan isteri-isteri mereka. Ada satu kitab tulis. Ni hak tak kahwin lagi boleh baca dululah. Hak tak kahwin. Dia tulis kitab tu pasal kesabaran suami dengan isteri-isterinya, kesabaran para ulama dan juga para salihin dengan isteri-isteri mereka yang buruk akhlak. Ada Allah Ta'ala uji Sayyidina Nuh, Sayyidina Lut alaihi salam diuji oleh Allah Ta'ala dengan isteri yang sedemikian. Annahu kana li Syaqiqil Balqi rahimahullahu ta'ala imra'atun sayyi'atul khuluq. Faqila lahu ala tufariquha wa hiya tu'zika bisu'i khuluqiha. Maka orang kata kepada Sayyidina Syaqiqil Balqi, kenapa kamu tak pisah saja dengan dia? Dia banyak dah menyakitkan kamu dengan buruk akhlaknya. Faqala, kata Sayyidina Syaqiq Al-Balqi, in kanat sayyi'atal khuluqi fa ana hasanul khuluq. Kalau kata dia buruk akhlak, saya baik akhlak. Walau faraqtuha sirtu mithlaha. Kalau aku pisah dengan dia, aku pun sama macam dia lah. Tadi dia buruk akhlak, aku baik akhlak. Aku ceraikan dia, aku pun sama macam dia. Buruk akhlak juga. Wa ma'a hadha akhafu an la yumsikaha ahadun ghairi li su'i khuluqiha. Dan macam tu pun dia kata, aku bimbang juga kalau aku lepaskan dia,
ada orang mungkin tak tahan dengan buruknya akhlak dia. Biarlah aku pegang. Dia kata. Ini wali Allah Ta'ala. Dia kata daripada dapat ke orang lain, sekali dia buruk akhlak ke orang lain pula, lebih baiklah aku pegang. Wa hukiya, diceritakan anna rajulan jaa ila sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu yashku ilaihi khuluqa zawjatih. Ini isteri-isteri kena dengar ni. Isteri-isteri ni maksudnya inilah yang jadi isteri orang lah, bukan isteri-isteri kita maksudnya yang duk cakap ni banyak isteri, tak. Ini kan semua dah kahwin, dah ada yang perempuan jadi isteri kepada suami dia, yang suami ada isteri. Tapi Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu, Sayyidina Sa'id bin Jubair, Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tidak salah lah, ataupun saya tersilap, ada dalam Lawaqih Anwar Qudsiyah, kata beliau, kalau kata saya melihat isteri saya buruk akhlak dengan saya, anak-anak buruk akhlak dengan saya, binatang tunggangan saya juga tidak jinak dengan saya, maka saya tahu pada waktu tersebut saya ada melakukan kesilapan dengan Allah. Maka saya akan beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan apa yang saya lakukan, maka akan kembali mereka kepada kebaikan. Akhlak mereka akan kembali tersusun dengan baik selepas. Maksudnya jangan tengok hak yang ke arah seorang saja, kita pun kena tengok juga kita. Jadi duk tengok kalau tang salah kat bini, oh dia tengok bini dia salah, dan kali dia tak salah. Tamam. Wa hukiya anna rajulan jaa ila sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu yashku ilaihi khuluqa zawjatih. Ada seorang lelaki datang kepada Sayyidina Umar nak mengadu tentang buruk akhlak isterinya. Fa waqafa bi babihi yantadhiru. Maka dia pun tunggu di depan pintu rumah Sayyidina Umar. Fa sami'a imra'atahu tastatilu 'alaihi bilisaniha wa huwa sakitun la yaruddu 'alaiha. Tiba-tiba dia dengar isteri Sayyidina Umar sendiri pun tu dia tastatil 'alaiha bilisaniha. Maksudnya paku betul ya. Tastatil maksudnya panjang ucapan dia kata kepada Sayyidina Umar. Maksudnya dia sedang marah kepada Sayyidina Umar waktu tu. Sedang kata macam-macam kat Sayyidina Umar lah. Wa huwa sakitun. Sayyidina Umar duduk diam. La yaruddu 'alaiha. Tak balas apa langsung. Ini Sayyidina Umar ni, no? Sayyidina Umar. Fansarafa ar-rajulu qailan. Laki itu pun berpaling, dia kata, "Idza kana hadha halu amiril mu'minin, fa kaifa hali?" Kalau macam Amirul Mukminin pun sama, ada kata. Kalau macam ni pun hal Amirul Mukminin pun macam tu juga. Isteri dia pun sama aja. Kata dekat apa ni Amirul Mukminin, bagaimana dengan hal aku, dia kata. Fa kharaja Umar radhiyallahu ta'ala anhu fara'ahu muwalliyan. Fanadahu ma hajatuk. Sayyidina Umar tahu kata ada orang di depan rumah, maka beliau keluar daripada rumah waktu tu, tengok lelaki ni telah berpaling nak balik. Maka dipanggil dan ditanya, apa hajat kamu? Qala ya amiral mu'minin, ji'tu ashku ilaika khuluqa zawjati wastitalatuha alayya. Khuluqa zawjati wastitalataha alayya. Saya datang mengadu tentang akhlak buruk suami isteri saya, dan juga leteran dia yang panjang terhadap saya. Istitalataha maksud leter, beleter. Beletak panjang, banyak sangat beletak ni. Jadi saya main nak mengadu yang tu, nak buat macam mana? Nak cerai ke, nak buat apa? Fasami'tu zawjataka kadzalik. Jadi aku dengar isteri kamu pun lebih kurang, dia kata. Faraja'tu wa qultu, dan aku pun berpaling dan aku kata, idza kana hadha halu amiril mu'minin ma'a zawjatihi fa kaifa hali? Dan aku pun sebut, kalaulah itu keadaan Amirul Mukminin dengan isterinya, bagaimana aku? Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sayyidina Umar, inni ahtamiluha li huquqin laha alayya. Aku bersabar dengan dia, kenapa? Karena hak dia ke atasku pun banyak juga. Hak yang dia telah lakukan kepada aku pun sangat banyak, dia kata. Innaha tabbaqatun li ta'ami. Dia yang masak kepada makanan aku. Balik rumah siapa yang masak? Dia yang masak. Khabbazatun li khubzi. Yang buat roti kepada aku. Ghassalatun li thiyabi. Tukang basuh baju aku. Murdi'atun li waladi. Bagi susu kepada anak-anakku. Walaysa zalika biwajibin 'alaiha, dan semua tu tak wajib bagi dia. Isteri tak wajib bagi susu ke anak. Dan dia boleh minta upah dengan susu tu. Dia boleh minta upah kat suami dia. Nak bagi susu boleh, tapi kena upah. Sejam 50. Dia dah. Susu. Kena bayar. Kena bagi. Kalau ikut sebahagian pandangan fuqaha, kena bayar.
Dan kata Sayyidina Umar, laisa dzalika biwajibin 'alaiha, tu tak wajib bagi dia untuk dia buat. Masak, buat roti, basuh baju, susukan anak aku, tak wajib bagi dia. Wa yaskun qalbi biha 'anil haram, dan dia menenangkan hatiku daripada yang haram. Nah, fa ana ahtamiluha lidzalik, maka karena itulah aku bersabar dengan dia. Sabar. Dia pun banyak kerja yang dia buat, ya biasa. Fa qala ar-rajulu ya amiral mu'minin wa kadzalika zawjati, isteri saya pun macam tu juga. Baru teringat balik, dialah yang masak, dialah yang buat roti, dialah yang basuh baju, dialah bagi minum anak saya dengan susu, dan dia semua tu tak wajib bagi dia. Fa qala lahu sayyiduna Umar fahtamilha ya akhi, wahai saudaraku, sabarlah, fa inna ma hiya muddatun yasirah, itu pendek sangat je masa dia. Nah, lepas ni kita akan pisah masuk dalam kubur, dan nanti bertemu balik di syurga Allah Ta'ala. Fa innaha muddatun yasirah, sangat je, sabar je. Nah, beletak lama mana, paling lama pun setengah jam, kalau sabar. Kalau kita balas balik, dia jadi 2 jam. Geram-geram start kereta keluar, pergi minum kopi, minum puasa tak boleh lah kan? Pergi jalan keluar tu, pergi patah balik rumah. Macam tu suami isteri, macam tu lah kan? Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Dia Ramli cakap betul lah. Nampak? Ada tengok ni akhlak para sahabat Nabi dengan isteri mereka, dan menunjukkan kepada kita usul besar. Nah, bagaimana bermuasyarah, bermuamalah dengan isteri kita. Jangan jadi bekeng sangat. Jangan orang pergi gedebe sangat dengan isteri kita. Jangan. Dan jangan pernah angkat tangan kat mereka untuk nak sepak dan seumpamanya. Benda tu benda yang bukan akhlak seorang yang saleh. Seorang yang baik akhlaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi tidak pernah meletakkan tangannya ataupun memukul sesiapa pun, melainkan dalam perang saja. Nabi tak pernah pukul. Hatta isteri-isteri Nabi SAW, para hamba Nabi SAW, maula Nabi SAW, para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, Nabi tak pernah memukul mereka dengan pukulan yang menyebabkan kecederaan dan seumpamanya. Malah tak pernah pukul langsung, hanya melainkan waktu perang saja. Waktu perang saja Nabi menetap, dan juga Nabi menghayunkan pedang. Lepas tu dia tidak. Itu akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ahsana ma qila. Ini tengok apa yang disebutkan yang terbaik ni. Khudhil afwa an jahilin qad bagha. Alayka tafuz bil maqamil amin. Ambillah dengan kemaafan daripada orang jahil yang telah melakukan melampau kepadamu. Tafuz bil maqamil amin, kamu akan mendapatkan kedudukan al-amin, iaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bil urfi fa'mur wa kun muhsina, dan diarahkan kepadamu untuk melakukan kebaikan, dan jadilah orang yang melakukan ihsan, wa wasil, dan menyambung hubungan, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Itu. Tamam? Jadi kena sabar. InsyaAllah sabar ni ada faedahnya yang besar. Kalau dengar lupa sikit, buka kitab ni balik. Fa innaha muddatun yasirah. Aduh ya. Itu pendek saja masa dia. Dan masa nanti kita akan rindu balik pula dengan orang yang duk beletak kat kita. Betul tak? Cih, macam lain tak ada bini. Ganggu yang ilham pun. Sopan. Dia hak gelak kuat sekali ni, dia paling karan. Yang paling karan ni yang gelak paling kuat sekali. Itu kita boleh tengok lah. Faham tak? Summa inna hadzal haditha hadithun azimun wa qa'idatun min qawa'idid din. Dan hadis ni adalah hadis yang agung dan kaedah daripada kaedah-kaedah agama. Wa qad ishtamala ala thalathati asya'. Dan ni dalam ni ada 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ni. Haqqullahi, iaitu hak Allah, wa haqqul mukallafi, hak mukallaf, wa haqqul ibadi, dan hak para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma haqqullah, apa hak Allah dalam hadis ni disebut? Fa haitsuma kunta fattaqih. Dari mana pun kamu berada, di waktu bila pun kamu berada, bertakwa kepada Allah. Itu hak kita dengan Allah. Wa amma haqqul mukallafi, baik apa pula hak mukallaf? Seorang yang mukallaf, kita lah, yang ditanggungjawabkan dengan hukum. Fa huwa ittiba'us sayyi'ata bil hasanah. Ittiba'u al-sayyi'ati bil hasanati. Iaitu mengikuti dengan kejahatan yang dilakukan dengan melakukan kebaikan. Itu hak kita sebagai mukallaf.
iaitu dengan bertaubat, dengan melakukan ibadah, moga diampunkan dosa kita dan juga kesalahan kita. Wa amma haqqul ibadi, manakala hak hamba pula, fahuwa mu'asyaratuhum bil akhlaqil hasanah, iaitu melakukan dan bermuasyarah, bermuamalah dengan mereka dengan akhlak yang baik. Tengok dalam hadis ni pendek saja. Ini dalil jawami' kalim. Nah, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas biquluqin hasan. Tergabung dalam tu 3 hak. Dan disebutkan satu lagi faedah oleh Sayyidi Ali Al-Habshi, sahib Simtud Durar. Nah, kata beliau, kenapa dalam hadis ini Nabi sebut wa khaliqin nas biquluqin hasan? Kenapa Nabi tak sebut wa khaliqin nas biquluqin azim? Kerana akhlak azim hanya milik Nabi SAW. Tidak ada siapa pun yang boleh mengambil akhlak tersebut. Wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah Ta'ala sebut. Dan ini pujian Allah yang agung kepada Sayyidina Rasul SAW. Dan tidak ada seorang pun yang boleh melangkaui akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kena baca kitab-kitab pasal akhlak seorang dengan umat. Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah taala banyak mengarang tentang masalah tersebut. Contohnya masalah berkaitan dengan orang panggil apa, muasyarah, iaitu hubungan kita dengan kaum selain daripada muslim. Kalau dalam satu negara, bagaimana nak muasyarah, ada di karang kitab kenaan masalah tadi. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaitan dengan penjagaan bi'ah, environment dan seumpamanya, juga dikarang oleh beliau. Untuk dilihat dan kemudian diberi perhatian oleh kita semua. Karena benda-benda tadi diperlukan untuk seorang tadi menjadi muslim yang berakhlak mulia. Dan saya pun rencana nak menulis kitab pasal muasyarah zaujiyah ni. Buat apa ni, hubungan baik dengan isteri. Dan juga macam-macam dalam tu. Nanti keluar kitab tu. Tengok nanti. Bila tak tahu jangan tanya bila nak siap. Dia kena main, orang panggil apa, dia main angin dia boleh tulis. Rawahu Tirmizi wa qala huwa hadithun hasanun faqat wa fi ba'd an-nusakhi ay nusakh Jami' at-Tirmizi, dan sebahagian nuskah Jami' at-Tirmizi ditulis hasanun sahih. Wa taqaddama bayanu al-jam'i bainahuma, dan telah diterangkan sebelum ni tentang kenapa disebut hasan sahih. Wa huwa an yuqal innahu hasanun liwasfi jama'atin lahu bil hasan. Disebutkan hasan disebabkan kerana ada satu jamaah di kalangan ulama mengatakan hadis itu hasan. Wa sahihun liwasfin akharina lahu bis-sihhah, dan jadi sahih kerana sebahagian lagi ulama mengatakan hadis itu sahih, maka digabungkan kedua-duanya. Tamam. Wa nuqila an syarhi al-Kazruni. Al-Kazruni, Al-Imam Kazruni dalam syarah beliau mengatakan annahu qala huna hasanun min hadisi Mu'az, sahihun min hadisi Abi Dzar. Tu tengok, ada 2 riwayat maksudnya. Hasan min hadisi Mu'az, sahihun min hadisi Abi Dzar. Ini faedah yang penting dan bagusnya Al-Imam Syekh Muhammad Jurdani rahimahullahu ta'ala tidak meninggalkan faedah tersebut untuk disebutkan dalam kitab ini, walaupun telah disebut sebelum ini tentang hasan sahih. Cuma ada tambahan faedah, maka beliau ulang balik faedah tersebut. Faedah yang baru. InsyaAllah esok kita akan baca Al-Hadithu At-Tasi'a Asyara, Nasihatun Nabawiyatun Litarsiqil Aqidatil Islamiyah. Ini nasihat Nabawiyah tentang bagaimana untuk menanam kukuh akidah Islamiyah, khususnya kepada kita semua dan juga anak-anak muda khususnya. Ada hadis ini Nabi sebut ya gulam, didahulukan dengan wahai anak muda, wahai pemuda, wahai gulam. Nabi sebutkan begitu. Nanti insya-Allah esok kita akan bicarakan hadis ni, tapi mungkin pagi tidak ada. Saya ada urusan sikit pagi. Petang macam biasa insya-Allah. Tapi pagi baca adab sulukul murid ada insya-Allah. Ke 10 pagi itu ada insya-Allah. Cuma pagi lepas subuh. Itu tak ada pagi esok. Tapi sembahyang subuh di sini macam biasalah. Main sembahyang subuh macam biasa. Kemudian wirid dan balik. Saya ada urusan sikit pagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.